Hai guys, okay, so sekarang ni saya nak ajar bab 1 tingkatan 4 untuk subjek matematik, iaitu fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil quadratic function and equation in one variable. Dalam bab ni, okay, dalam chapter yang first chapter ni, okay, korang kena faham 3 benda dulu. Ini adalah konsep untuk bab 1. Okey, ada 3 benda yang korang kena faham, korang kena master betul-betul. Okey, so yang pertama ialah ungkapan kuadratik. Okey, korang akan belajar ungkapan kuadratik ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil quadratic expression. Okey, yang kedua korang akan belajar fungsi kuadratik ataupun in English we call it as quadratic function. Yang ketiga korang kena belajar persamaan kuadratik ataupun quadratic equation. Okay, so korang kena master 3 benda ni dan korang boleh buat chapter ni kacau je, sudah ABC. Okay, so sekarang ni saya nak ajar dulu pasal yang pertama ni, ungkapan kuadratik ataupun quadratic expression. Okay guys, untuk ungkapan kuadratik ataupun quadratic expression ni, okay, yang first dia pasal nak beritahu kita apa maksud kuadratik tu. Kuadratik tu sebenarnya pasal apa? Okay, so kalau nak cerita pasal kuadratik, apa yang korang kena faham, kalau korang nampak tu je, oh, okay, korang dah tahu dah tu kuadratik. Okay, so ada 2 benda yang menentukan yang itu adalah kuadratik. Okay, yang pertama apa? Yang pertama, dia punya kuasa tertinggi dia adalah 2. Okay, kuasa tertinggi ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil highest power. Okay, the highest power is 2. Okay, kuasa tertinggi dia adalah 2. Maksudnya, okay, apa contohnya? X kuasa 2, B kuasa 2, C kuasa 2. Okay, yang berkuasa 2. Okay, kuasa yang paling tinggi adalah 2. Yang kedua, macam mana korang nak tahu, korang boleh nampak yang tu adalah macam mana korang boleh tahu yang tu adalah kuadratik? Yang kedua ialah pemboleh ubah ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil variable. Okey, variable dia punya pemboleh ubah dia 1 je. Okey, kalau x je, kalau y je, 1 je, dia tak boleh 2, dia tak boleh lebih daripada 1. Sebenarnya kuadratik ni kita boleh ungkapkan ataupun kita boleh express, okay, melalui satu bentuk ataupun orang kata general form. Okay, bentuk ataupun general form dia ialah A X kuasa 2 tambah B X tambah C. So inilah kita panggil sebagai bentuk ataupun general form kuadratik ni. Okay, so daripada sinilah dia apply 2 benda. Dia kata kuasa tertinggi ataupun the highest power is 2. Inilah maksud dia, kuasa tertinggi dia adalah 2. Lepas tu dia kata pemboleh ubah ataupun variable dia 1 je. Okay, so kalau dekat sini pemboleh ubah dia apa? Pemboleh ubah dia adalah X. Okay, pemboleh ubah dia adalah X. Okay, X adalah dia punya pemboleh ubah. Boleh tak kalau kita buat macam ni? A X kuasa 2 tambah B Y tambah C. Boleh tak? Kiranya pemboleh ubah dia ada X dengan Y. Tak boleh. Dia kalau X saja, dua-duanya dia kena X. Kalau Y, dua-dua kena Y. Dia tak boleh 1X, 1Y. Tak boleh. Kenapa dia kata kuasa tertinggi dia adalah 2? Okay, sebab yang X yang ini kuasa dia adalah 1. Kalau pemboleh ubah ataupun variable tu dia tak ada kuasa atas dia, maksudnya kuasa tu adalah 1. Okey, kalau dalam general form ni, dalam bentuk ni, okey, kita nampak yang kalau yang ni 1, X yang ni kuasa 1, X yang ni kuasa 2. Okey, so kalau kita nampak kat sini, kuasa yang paling tinggi adalah apa? 2 lah. Yang ni kuasa 1, kuasa 2 ni lagi bersama 1. Sebab tu dia kata kuasa tertinggi dia adalah 2 ataupun the highest power is 2. Korang nampak tak sini ada A, B dengan C. A, B dengan C ni apa? Okay, sebenarnya A, B dengan C ni adalah nombor. Korang kena ingat ni, nombor. Okay, di mana A, B dengan C ni adalah
constant, ataupun kita panggil dalam bahasa Melayu pemalar. Okey, dan kita juga boleh cakap A adalah pelali X negatif rule. Maksudnya A dan juga B ni adalah pelali. Pelalinya apa? Pelali ni ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil coefficient. Okey, maksudnya nombor yang duduk sebelah pun boleh ubah. Nombor yang duduk sebelah pun boleh ubah, ataupun sebelah variable tu kita panggil pelali, ataupun dalam bahasa Inggeris coefficient. Okey, A adalah pelali X kuasa negatif, kuasa 2. B adalah pelali X. Okey, ataupun dalam bahasa Inggeris A is the coefficient of X, the power of 2. B is the coefficient of X. Dan dalam kuadratik ni korang kena tahu yang A ni dia tak boleh kosong. Dia tak boleh kosong. Maksudnya dia kena ada nombor lah 1 dan ke atas. Sebab apa A ni tak boleh kosong? Sebab A ni nanti, A ni penting. Okay, dia penting untuk kita buat graf, nanti kita akan belajar. Lepas tu A dengan B ni dia boleh jadi positif, dia boleh jadi negatif. Okay, C pun sama, boleh jadi negatif, boleh jadi positif. C ni dia boleh jadi kosong juga. Korang kena ingat A, B dan C adalah nombor. X ni adalah boleh ubah ataupun variable. So dia boleh jadi apa-apa huruf. Kalau nak letak apa? A boleh, B boleh, W boleh, Y boleh, apa-apa sahaja huruf boleh, asalkan boleh ubah dan ataupun variable dia satu je. So saya nak bagi tahu yang ungkapan kuadratik ataupun quadratic expression ni dia ada hubungan dengan yang kedua tadi yang saya bagi tahu tadi, fungsi kuadratik. Ungkapan kuadratik ni dia ada hubungan dengan fungsi kuadratik, ataupun quadratic expression ni dia ada hubungan, dia ada relationship dengan quadratic function. Dia daripada segi bentuk ataupun general form yang kita belajar tadi, ax square plus bx plus c ni kan. Okay, so ini untuk ungkapan kuadratik. Dia daripada segi bentuk ataupun general form yang kita belajar tadi, ax square plus bx plus c ni kan. Okay, so ini untuk ungkapan kuadratik. Kiranya hubungan dekat sini ialah kita boleh guna general form ni ataupun bentuk ni untuk fungsi juga, untuk fungsi kuadratik tu. Okay, so kalau fungsi kuadratik dia punya bentuk ataupun general form dia adalah fx, contoh, equal to ax square plus bx plus c. Nampak tak? Okay, yang ini sama. Yang beza dia adalah ni, dia ada kat depan dia, fx. Okay, kiranya yang kat dalam bracket ni adalah pemboleh ubah dia. Kalau y, kalau z, z. Okay, so kalau korang nampak je yang ini fx, ini adalah fungsi kuadratik. Ini quadratic expression ataupun ungkapan kuadratik, dan ini adalah fungsi kuadratik ataupun quadratic function. Okay, selain daripada itu, kalau dia tak buat fx, dia buat y equal to ax square plus bx plus c, boleh juga. Okay, asalkan dia ada sama ada fx ataupun y equal to ada ni, okay, bersamaan dengan, so itu dikira sebagai fungsi. Okay guys, so sekarang ni ada contoh-contoh soalan, ada contoh ungkapan ataupun expression. So kita kena tentukan sama ada ungkapan ataupun expression ni dalam satu pemboleh ubah ataupun bukan. We have to determine whether these expressions in one variable or not. Okay, so sekarang ni kita tengok A. Okay, A 2x square tambah 5. Okay, so ingat, kalau kita nak pastikan yang expression tu ataupun ungkapan tu adalah kuadratik, okay, kita kena tengok dua perkara yang saya cakap tadi, iaitu dia mesti kuasa tertinggi dia adalah 2, ataupun the highest power is 2, dan lagi satu dia punya pemboleh ubah ada satu je, ataupun
dia punya variable dia ada satu je. Okey, kita tengok ni okey, betul tak the highest power atau kuasa tertinggi dia adalah 2? Yes, okey, yang ni betul. Lepas tu dia punya variable dia ataupun pemboleh ubah dia ada satu je, betul. Okey, so ini adalah quadratic expression ataupun ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, so ini betul. Okey, kita tengok B pula. Adakah kuasa tertinggi dia adalah 2? Tak, kuasa tertinggi ni kita tengok kuasa tertinggi dia adalah 3. Kuasa 3. So ini bukan. Tengok C pula. Yang pertama, adakah kuasa tertinggi dia adalah 2? Okey. Yes, dia punya the highest power is 2. Okey, betul. And yang kedua, tengok kriteria yang kedua. Adakah pemboleh ubah ataupun dia punya variable dia ada satu je? No, kalau kat sini ada dua pemboleh ubah ataupun variable dia ada X and Y. So ini salah. Tengok yang D pula. Adakah kuasa tertinggi dia ataupun highest power dia 2? Okey, betul. Yes, betul. Yang kedua, adakah pemboleh ubah ada satu je ataupun variable dia satu je? Yes, one variable only. Okay, so ini betul. Yang E pula. Adakah dia punya power, the highest power ataupun kuasa tertinggi dia ada 2? Okay, so sekarang ni kita tengok ni. X kuasa 2. Okay, ni betul. Yang ni pula. Okay, yang ini dia sebenarnya kalau kita pecahkannya, dia macam ni tau. Dia adalah 3/1 darab dengan 1/x kuasa 2. Okay, so bila darab dia jadi macam ni, 3/x kuasa 2. Nampak tak? Bila saya pecahkan baru nampak kan? Okay, so x kuasa 2 ni, okay, 1/x kuasa 2 ni dia sebenarnya adalah x kuasa negatif 2. X kuasa 2 ni dia naik atas, dia jadi negatif. Nampak tak? So sekarang ni korang kena faham yang kuasa tu dia tak boleh dalam negatif. Dia kena nombor bulat ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil whole number. Okay, dia kena nombor bulat. Dia tak boleh ada negatif. Ataupun dia tak boleh ada pecahan, dia tak boleh ada negatif. Kalau apa korang faham pasal nombor bulat? Nombor bulat tu contohnya 1, 2, 3, 4, 5, dia tak boleh ada negatif, and dia tak boleh ada pecahan ataupun dia tak boleh ada perpuluhan ataupun decimal. Okey, dia tak boleh, dia just nombor tu je. Itu adalah nombor bulat ataupun number. Okey, itu untuk kuasa. Okey, sekarang ni kuasa dia negatif. So kalau kuasa negatif, so kita tak ambil kira. So that is not quadratic expression lah. Okay, no. Okay, kalau tengok F pula. Okay, first kuasa tertinggi dia, betul tak? Kuasa tertinggi dia ataupun highest power is 2. Yang ni betul, but lagi satu ni salah. Okay, yang ni kuasa dia 1/2. Saya dah cakap kalau kuasa tak boleh ada pecahan. Okay, so kalau ada pecahan, so this is not quadratic expression ataupun ungkapan kuadratik. Okay, next ini adalah contoh soalan. So daripada soalan ni korang kena tentukan mana satu A, mana satu B, mana satu C. Okay, so dia punya equation kan AX square plus BX plus C. So korang tentukan yang mana A, B and C. Okay, tengok yang A. Mana A, mana B, mana C. Okay, korang kena tahu A ni sebelah X kuasa 2. So A dia adalah 2, ni adalah A. B pula sebelah X. Sebelah X apa? Negatif 3. So negatif 3 adalah B. C pula tak ada sebelah siapa, dia memang duduk seorang-seorang gitu je. So C dia adalah positif 1. Okay, C adalah 1. Okay, yang B pula. Okay, B, A mana satu? A duduk sebelah X kuasa 2. So 2 adalah A. B ada tak B? Dia tak ada tulis X kan? Okay, dia tak ada tulis X. Okay, so lagi satu variable ataupun pemboleh ubah yang kuasa 1 tu tak ada. Okay, X kuasa 1 tak ada. So B tak ada lah. Okay, B tak ada. Okay, yang ada apa? Yang ni adalah apa? Yang tak ada
Nombor yang tak ada pemboleh ubah sebelah dia ataupun tak ada variable sebelah dia, itu adalah C. Okey. Okey, kalau yang ni pula 1/2 ni adalah A sebab dia duduk sebelah X kuasa 2. 5 ni adalah B sebab dia duduk sebelah X. Negatif 3/2 adalah C. Okey. Yang ni pula, yang ni yang duduk sebelah X kuasa 2 adalah negatif. Negatif apa? Kalau dia tak tulis nombor, kita anggap je nombor dia adalah 1. So A dia adalah negatif 1. Negatif 1 X kuasa 2. Okay, 1 ni tak payah tulis pun tak apa. Kalau korang tak nampak, kalau dia tak tulis nombor tu, maksudnya nombor tu adalah 1 je lah. Okay. Okay, ni pun sama. Okay, kalau nombor yang sebelah X, okay, dia bagi X tu, nombor dia tak ada. Kalau nombor dia tak ada, korang kena anggap tu adalah 1. Okay, so kalau sebelah X ni adalah B kan. Okay, so B dia adalah positif 1. Okay, memang dia tak tulis nombor, tapi kita anggap jadi 1. Okay, yang E pula, tengok A dia apa? A yang duduk sebelah X kuasa 2 adalah negatif. So A dia adalah, dia tak ada nombor sini. So kalau tak ada nombor, kita kena anggap dia 1. So A adalah negatif 1. Okey, B adalah negatif 3. C adalah negatif 9. Okey, last sekali A, yang ni sebelah X kuasa 2 kan. So A dia adalah 1/2. B dia tak ada, C dia pun tak ada. Okey, so ini adalah contoh macam mana korang nak tentukan A, B dan C.